Hi guys, welcome back to my channel. Saya Adila Rahim, merupakan pengasas Y3 Asia. Dan saya sangat happy hari ini untuk berkongsi dengan anda seperti biasa setiap 2 hari, secara live streaming di Facebook page Adila Rahim. So sebelum tu izinkan saya ambil masa sekejap untuk berkongsi live ni di personal Facebook saya. Sekejap So anda dekat sana, apa khabar? Siapa yang live bersama dengan saya? Saya dah ada nampak mata dekat atas tu. Cuba komen anda di mana sekarang? Anda live di mana? Okey. Dan saya dah share dekat saya punya Facebook page. So anda yang menonton saya malam ni, boleh bantu saya untuk share. So kita malam ni apa yang kita nak bincangkan? Saya seperti biasa, saya dah bagi topik lebih awal, kan? Saya bagi topik pada anda lebih awal semalam, memandangkan setiap 2 hari kita bersiaran secara live. So saya dah bagi topik pada anda. Topik malam ni berkenaan dengan salesperson. Bagaimana kita nak dapatkan leads yang berkualiti. Itu topik yang nak dibincangkan malam ni. Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Malam ni saya rasa maybe tak ramai. Selalunya malam Jumaat kurang view di Facebook Live. Tapi tak apa, saya ambil masa sekejap saja untuk berkongsi juga dengan anda berkenaan dengan bagaimana kita salesperson nak dapatkan leads yang berkualiti. Alright. So macam mana, sebelum tu saya nak tanya anda, macam mana anda punya aktiviti hari ni? Hari ni hari Rabu. Kita dah 6 Februari. Kita dah 6 Februari. Macam mana dengan aktiviti jualan anda? Okey ke? Okey. Dah 6 Januari ni. Kejap je, masa dah berlalu sebulan. Januari dah berlalu, dah masuk Februari pula, kan? Semoga kita semua cekal dalam proses untuk berjaya. Hai Tuan Zulfikar, welcome to Sales Millennial. So hari ni macam biasalah, saya nak bagi tahu anda mana yang baru menonton di mana-mana channel, di YouTube channel, di Telegram, di Facebook group, di Instagram. Bagi yang terlepas topik yang sebelum ni, malam ni siri yang ke-83. So anda yang terlepas tak pernah menonton mana-mana video atau mana-mana siri perkongsian saya, anda boleh sama ada anda nak stay di Facebook page ataupun anda nak terus pergi ke YouTube channel, subscribe dekat sana. So anda boleh pilih lah topik apa yang anda nak study balik. Saya sangat gembira nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan jualan, terutamanya dalam bidang jualan online. Alright. Saya tak nak buang masa malam ni. Saya nak terus masuk ke topik yang saya sediakan. Bagaimana salesperson nak mendapatkan leads yang berkualiti. Itu topik yang kita nak bincangkan malam ni. Hai Cik Puan Ikuana, maafkan saya, Tuan Ikuana. Welcome to Sales Millennial. So bagaimana salesperson nak mendapatkan leads yang berkualiti?
macam mana? Mesti tak sabar kan dengan apa yang saya nak kongsikan dengan anda semua. Penting tak leads? Okay, penting tak saya nak tanya pada anda yang menonton secara live, penting ataupun tidak penting leads untuk kita sebagai seorang salesperson? Hai Cik Puan Hida, welcome to Sales Millennial. Okay, sebelum tu kita pergi kepada asas dulu. Asas apa yang dikatakan leads ni, apa benda tu? Okay, saya nak bagi tahu anda. Mungkin ada antara anda yang masih baru dalam bidang jualan. Okay, baru first time ke dengan leads. Kan, leads ni adalah orang yang ada niat nak membeli produk ataupun kita punya servis perkhidmatan kita. Okay, tetapi dia belum beli lagi produk ataupun servis kita. Itu dipanggil leads. Okay, right. Macam contoh, saya bagi contoh di Facebook, ada kita run iklan untuk dapatkan leads. Okay, kita run iklan untuk dapatkan leads, nombor telefon masuk. Okay, itulah yang dipanggil leads. Alright. Then kita kena, daripada leads yang kita dapat, kita kena ada conversation dengan number tu, dengan prospek tu, dan at last, yang last kali barulah akan berlaku transaksi jual beli. Okay, itu yang paling akhir sekali barulah berlaku transaksi jual beli. Kena ada conversation dulu dengan leads yang kita dapat. Tapi leads belum lagi dalam kategori menjadi pelanggan kita. Okay, leads yang kita dapat belum lagi menjadi pelanggan kita. Kemungkinan leads yang kita dapat daripada Facebook personal, daripada Facebook page, daripada mana-mana iklan yang kita buat, okay, kemungkinan leads tu datang hanya untuk bertanya sahaja berkenaan dengan produk ataupun servis kita. Betul tak? Kan? So dalam situasi ini selalu berlaku dalam dunia online. Okay, di mana salesperson akan blame, kadang-kadang tu akan jadi salesperson blame team marketing, team sales akan blame team marketing. Contohnya lah antara yang situasi yang berlaku dalam online. Okay, salesperson hanya bergantung kepada team marketing buat periklanan di Facebook, di Insta, di Google Ads dan sebagainya. Okay, jadi bila tak berlaku ataupun tak mendapat leads yang berkualiti, dekat situlah akan berlaku blame antara team sales dan juga team marketing. That's why semalam saya ada share, marketing dan sales itu sangat beza gerak kerjanya. Tetapi bila ada masalah dalam mendapatkan leads yang berkualiti, kat situlah berlaku blame antara satu sama lain. Okay, team sales blame marketing, marketing tak buat iklan dengan betul, tak target audience dengan betul. Bila kita tanya marketing punya team, marketing cakap yang team sales tak buat jualan dengan betul, tak handle customer dengan betul, tak handle prospek dengan betul, macam-macam yang berlaku. So kat situ selalu berlaku blame antara dua-dua pasukan ni, dua-dua team ni, antara marketing and team sales. Sebab apa? Sebab nak isu dia nak mendapatkan leads yang berkualiti. Dan dalam dunia online, okay, terlalu banyak orang kata duit yang perlu diinvest marketing punya part untuk mendapatkan leads yang berkualiti. Ini antara cabaran-cabaran kepada pemilik bisnes. Okay, untuk
capai kedua-dua KPI. Okay, KPI sales dan juga KPI marketing yang dah diinvest. Alright. Okay. Dapat? Ni isu nak mendapatkan leads yang berkualiti ni adalah isu yang agak penting untuk kita bincangkan. Alright. Kalau kita buat iklan dan mendapatkan leads yang banyak tetapi tak berkualiti pun tak boleh juga, kan? Kuantiti tapi quality, ataupun kuantiti tapi tidak quality. Okay. Dan kat situlah berlakunya orang kata apa, berlakunya nak mendapatkan leads yang banyak ni, berlakunya apa ni, orang kata apa, banyak duit yang dibakar untuk mendapatkan leads yang berkualiti ni. Okay. Mungkin anda kat luar sana yang dah biasa dengan Facebook Ads mesti tahu punya keadaan ataupun situasi yang saya maksudkan kat sini, kan? Mesti anda kat sana confirm pernah lalu situasi ni. Okay. Ada juga yang kehabisan leads. Maksudnya marketing tak supply dekat team sales leads. Maksudnya tak ada leads. Okay, buat iklan tak jadi, susah iklan nak apa ni, susah tim marketing nak tune untuk dapatkan lead dan sebagainya. Dan sampai satu masa pernah kehabisan leads, dan ini lagi susah, tak ada leads. Maksudnya tim sales memang takkan ada aktiviti, sebab tim sales di online bergantung kepada marketing. Okay, mereka yang supply kepada tim closing. Okay, so dekat situ akan berlaku bila mana tak dapat leads. Okay, tak ada aktiviti, tim sales tak boleh menjual. Jadi kat situ kita nampak bagaimana isu ini boleh kita nak selesaikan, boleh diselesaikan. Nak selesaikan macam mana isu macam ni? Okay, takkan sepanjang masa kita nak blame each other. Maksudnya team sales blame marketing, sampai bila? Marketing blame sales, so sampai bila? Tak ada solution bila mana kita selalu kata blame each other lah. Okay, so tuan-puan yang live bersama dengan saya, bagaimana kita nak mendapatkan leads yang berkualiti? Right? Sama ada di Facebook, di Instagram, ataupun mana-mana channel yang adalah, YouTube channel ke, di Telegram ke, mana-mana. Okay? Ataupun sekiranya kita buat jualan secara offline, mungkin kita buka booth, okay, untuk dapatkan leads, right, untuk dapatkan data. Jadi, apa pengalaman anda dekat luar sana? Bagaimana anda nak mendapatkan leads yang berkualiti? Okay, ada yang nak share, boleh share di ruangan komen supaya ada conversation lah dengan saya. Macam tu. Hai Tuan Izani, welcome to Sales Melania. So ada yang nak berkongsi dengan saya, bagaimana anda dekat sana mendapatkan leads yang berkualiti? Sebab kita nak bincangkan sama-sama, okay? So jangan malu nak komen sekiranya anda ada pertanyaan, persoalan ataupun pandangan anda. Boleh tulis di ruangan komen. Okay, jom. So saya nak bincangkan dengan anda sekarang bagaimana kita nak mendapatkan leads yang berkualiti sebagai seorang salesperson.
Alright, so, effort kita sebagai seorang salesperson perlu ada, okay, supaya kita tahu bagaimana kita nak mendapatkan leads. Kita tak bergantung sangat kepada orang lain untuk mendapatkan leads untuk kita. Okay, alright. Sebelum tu boleh tolong share saya punya live malam ni. Semoga itu menjadi satu sumbangan anda juga pada saya supaya terus berkongsi berkenaan dengan jualan. Alright, okay. Ada yang respon pada saya. Cik Puan Hida tak tahu juga. Cik Adila biasa guna app je. Alright. Selalunya ramai sangat kan yang menggunakan ads. Okay, kami pun ada menggunakan ads. Pernah offline, edar flyers. Alright, okay, itu adalah cara-cara lah untuk kita mendapatkan leads antaranya. Okay, seperti biasa saya nak share dengan anda malam ni. Ada 3 cara bagaimana kita sebagai seorang salesperson nak mendapatkan leads yang berkualiti. Okay, sebelum tu cara kita untuk mendapatkan leads ni bergantung kepada industri yang kita, ataupun maksudnya industri masing-masing lah. Okay, baik. Ada 3 cara yang saya nak share untuk dapatkan lead yang berkualiti. Yang pertama adalah kita salesperson kena ada sesi bernetworking. Okay, yang pertama, salesperson kena ada sesi bernetworking. Okay, dalam dunia jualan, saya nak bagi tahu anda, kerja kita perlu berjumpa dengan orang. Itu poin yang pertama. Kerja kita sebagai seorang salesperson kena berjumpa dengan orang, bernetworking dengan orang. Alright. Ada yang kami tanya dalam dunia online, perlu ke jumpa dengan orang juga? Okay, ada juga yang soal pada saya. Kalau yang ada yang antara anda follow di Facebook personal, hampir memang saya punya aktiviti saya memang hari-hari saya akan berjumpa dengan orang. Okey. Jadi mereka ada juga soal pada saya. Okey. Buat sales secara online tetapi perlu ke berjumpa dengan orang? Okey. Jawapan saya ya, wajib setiap salesperson kena berjumpa dengan orang. Tak kisahlah anda yang berada di dalam online sekalipun. Okey, bila mana nak menjadi seorang salesperson yang hebat, anda kena wajib berjumpa dengan orang. Okey, kenapa perlu berjumpa dengan orang? Okey, saya at least satu hari kena berjumpa 3 ke 4 orang. Satu hari 3 ke 4 orang. Okey, kenapa perlu jumpa dengan orang? Kenapa kena bernetworking? Daripada networking, di situlah kita akan berjumpa ataupun kita akan dapat banyak buah idea bagaimana untuk mendapatkan leads yang berkualiti. Okey, bila kita berjumpa dengan orang, kita akan dapat banyak sangat buah idea macam mana kita nak mendapatkan leads yang berkualiti. Berjumpa orang yang otai dalam dunia jualan lagi bagus sekiranya anda dapat ataupun anda selalu sangat berjumpa dengan otai-otai dalam bidang jualan, cumanya industri yang berbeza. Sangat tip top kalau anda boleh jumpa. Okey?
Saya bagi satu contoh pada anda. Maksudnya saya bagi satu cara bagaimana nak mendapatkan leads yang berkualiti. Pergi berjumpa dengan ramai orang. Okay, anda boleh select dengan siapa yang anda nak jumpa. Kalau boleh, okay, usaha juga jumpa dengan otak-otak yang memang berada dalam bidang jualan. Mungkin tak sama industri dengan kita, mungkin berbeza industri, tetapi dekat situlah akan lahirnya, akan ada banyak sangat idea ataupun buah fikiran bagaimana kita nak mendapatkan leads yang berkualiti. Okay. Okay. Itu antara aktiviti yang saya sendiri buat juga. Macam tadi saya kata, sehari at least 3 orang ke 4 orang saya akan berjumpa. Memang jadual saya memang pack setiap hari. Okay. That's why saya malam je saya agak free untuk buat sesi live streaming dan sebagainya. Siang memang daripada pagi sampai ke petang memang pack. Okay. So ada juga dekat mana yang kita boleh cari orang lagi. Kita boleh pergi seminar. Kat situ pun kita boleh bernetworking. Tak semestinya kita pergi seminar berbayar. Banyak seminar-seminar yang free je. Okay, free je, yang boleh kita hadir sama ada kita nak ataupun tidak sahaja. Ataupun sama ada kita cari seminar-seminar tu ataupun tak cari langsung. Okay, so pergilah berjumpa dan bergaul dengan ramai orang. Okay, kalau tak jumpa setiap hari pun tak apa, at least setiap bulan setidak-tidaknya ada sekali 2 berjumpa dengan orang. Okay, supaya kita dapat tingkatkan knowledge dan juga skill bila mana kita berjumpa dengan orang. Walaupun anda buat sales secara online, buat sales dengan WhatsApp ke, buat sales melalui call, tetap kena berjumpa dengan orang. Okay, itu poin yang pertama. Tapi saya nak maklumkan pada anda, bagi yang suka sangat mengetih dan sebagainya, elakkan bila kita berjumpa dengan orang kita membawang. Okay, buat rugi masa je. Okay, so biarlah kita, bila kita nak berjumpa dengan orang, kita ready lebih dahulu apa yang kita nak kongsikan dengan orang, so kita boleh share sama-sama. Okay, sekiranya kita berjumpa dengan orang sales, so kita apa yang kita nak beri pada dia, dan insyaAllah kita akan dapat buah fikiran yang sangat awesome yang orang boleh bagi pada kita. Alright, so kalau kata nak pergi membawang je, tak payahlah, buang rugi masa je. Baik duduk rumah baca buku. Okay, baik duduk dengan team sendiri. Okay, mana yang ada circle agent, so kat situ boleh ada discussion. Jumpa je lah yang top-top agent, yang top stockist, pergilah jumpa. Okay, sama ada kita nak jumpa ataupun tidak sahaja. Okay, itu poin yang pertama yang saya nak share dengan anda. Kena pergi berjumpa dengan orang. Sekiranya anda agent salah satu produk ataupun mana-mana produk kan, mana-mana brand, so anda cari. Tak cari owner pun tak apa, cari top salesperson, cari top stockist, pergilah berjumpa. Okay, so tanyalah apa yang dia boleh share. Dekat situlah kita boleh dapat buah fikiran yang sangat awesome, InsyaAllah. Okay, so poin yang kedua, bagaimana kita salesperson nak mendapatkan leads yang berkualiti. So perkara yang kedua saya nak share dengan anda adalah referral. Macam mana anda nak mendapatkan referral? Referral ni hanya boleh dapat melalui pelanggan yang sedia ada. Maksudnya nak mendapatkan referrals ni melalui pelanggan yang sedia ada, yang kita sedia ada. Okay, tapi tak semua pelanggan yang kita ada ni akan recommend pada kenalan-kenalan mereka berkenaan dengan produk ataupun servis kita. Jadi apa yang kita perlu buat,
untuk mendapatkan referrals, yang first kali untuk mendapatkan referrals, anda kena jaga hubungan terlebih dahulu. Maksudnya, jaga hubungan antara kita salesperson dengan kita punya pelanggan-pelanggan kita yang sebelum ni. So kena jaga hubungan dulu, baru mudah untuk kita dapatkan referrals daripada pelanggan-pelanggan yang kita ada. Okay, dapat? Bagi pelanggan suka dengan kita sebagai seorang salesperson, bagi pelanggan surprise, bagi pelanggan puas hati dengan perkhidmatan kita, dengan produk kita ataupun dengan kita sendiri, servis yang kita servis pada pelanggan, kita care pada dia. Alright? Lepas tu barulah kita boleh minta referrals kepada pelanggan-pelanggan yang ada. Okay? Kalau kita boleh jaga hubungan dengan pelanggan kita, persen untuk kita ataupun persen untuk kita tak dapat referrals daripada pelanggan-pelanggan tu agak susah. Agak susah lah. Memang diorang akan bagi pada kita. Sebab apa? Sebab pelanggan kita mula rasa seronok dengan kita, suka dengan kita. Sebab tu kita kena bina customer experience yang bagus kepada pelanggan-pelanggan yang kita ada. Contoh kat sini saya nak share dengan anda. Contohnya kita hanya ada 50 orang sahaja pelanggan. Okay? Jaga dulu yang 50 orang tu. Bagi surprise pada mereka. Yang 50 orang tu jaga dulu. Okay? Ini bila mana anda orang lain ada ramai pelanggan, seronok tengok orang lain ramai pelanggan. Yang kita ni kadang-kadang ada baru 20 orang. Yelah, jagalah dulu 20 orang tu dulu. Kalau ada 50 orang, jaga yang 50 orang tu dulu. Okay, saya ambil satu contoh. Anda ada 50 orang pelanggan sahaja. So macam mana anda nak dapatkan referral? So jaga hubungan dengan 50 orang ni dulu. Mungkin ada bajet sikit buat surprise pada mereka. Tak kisahlah macam mana anda nak membina customer experience antara anda dengan pelanggan anda. So ciptalah sesuatu. Okay? Lepas tu, bila mereka dah suka dengan kita, baru kita minta referrals daripada mereka. Dalam 50 orang, anda minta setiap seorang 5 referral sahaja. Setiap seorang pelanggan kita, anda minta pada mereka 5 orang. So kat situ ada berapa dah orang? Kita boleh dapat 100 referral daripada pelanggan-pelanggan kita. Boleh? Banyak tak 100? Daripada 50, ganda daripada 100. Perlu buat iklan ke tak? Tidak. Okay, duit yang kita nak buat iklan setiap hari tu, kita boleh spend sebenarnya untuk memberi customer experience lagi pada pelanggan. Mencipta customer experience pada mereka. Okay? Alright. So, itu yang kedua. Point yang kedua. Point yang ketiga yang saya nak share dengan anda, bagaimana anda nak mendapatkan leads yang berkualiti. Yang ketiga adalah melalui kita salesperson bersama-sama ada dalam circle of influence. Okay? Siapa yang ada pengaruh, yang pengaruh dia besar di era sekarang ni, antaranya mestilah mempunyai ramai followers. Sama ada followers di Facebook, di Instagram, kan? Itulah antara yang kita boleh ada dengan mereka. Mengikut anda punya industri masing-masing lah. Okay. Siapa raja channel sekarang?
saya nak tanya anda, siapa raja channel yang ada sekarang? Anda kena kenal pasti siapa raja channel di Facebook, di Instagram. Banyak ni kalau anda study siapa yang antara boleh influence kita untuk berada sama-sama dalam mereka punya circle. Okay, cari mereka, sit down dengan mereka untuk bina sales opportunity untuk buat bersama-sama dengan mereka. Okay, that's why saya kata daripada awal perbincangan kita, perkongsian saya berkenaan dengan jualan ini terlalu umum sebab ianya secara live streaming. Okay, tak boleh saya nak deep kepada satu-satu produk. Ini secara umum yang saya boleh kongsi. Nanti anda dekat luar sana kena sesuaikan dengan industri yang anda adalah. Okay, saya ambil satu contoh berkenaan dengan influence circle ni kan. Saya ambil satu contoh untuk perkhidmatan ataupun program umrah. Okay, program umrah yang dibuat oleh travel agency yang buat umrah lah. Okay, bagaimana mereka nak mendapatkan leads yang berkualiti? Antaranya mereka mendapatkan dengan mencari orang yang ada pengaruh. Contohnya, mereka agensi akan berkolaborasi dengan orang yang berpengaruh. Kalau agensi tu buat umrah, dia akan cari orang yang berpengaruh dalam industri tu. Contohnya, mereka berkolaborasi dengan ustaz yang glamour dekat YouTube ke, dekat Facebook. So mereka berkolaborasi, dan daripada situ followers yang ada pada orang yang berpengaruh yang mereka kolaborasi itu akan join bersama-sama dalam package ataupun program umrah yang akan dibuat. Okey? Nampak tak macam mana kita boleh berkolaborasi dengan orang yang berpengaruh untuk lebih mudah kita nak mendapatkan leads yang berkualiti. Itu antara contoh yang ada. Okey? Nampak? Hai, Cik Puan Najwa, Cik Puan Rosniza, Tuan Zahiran. Welcome to Sales Millionaire. Okay, malam ni saya berkongsi dengan anda semua dengan gembiranya bagaimana salesperson nak mendapatkan leads yang berkualiti. Okay, saya dah share dengan anda semua malam ni ada 3 perkara. Okay, kita buat recap bagi yang baru masuk. Saya welcome sangat anda untuk menonton sehingga habis. Okay, nanti saya dah end live baru anda back balik untuk dengar daripada mula saya berkongsi tadi. Okay, so saya share dengan anda malam ni bagaimana nak mendapatkan leads yang berkualiti. Yang pertama, apa yang salesperson perlu buat? Salesperson perlulah pergi bernetworking. Okay, cari, kena berjumpa dengan orang. Okay, macam tadi saya share, kalau boleh setiap hari anda berjumpa dengan orang walaupun anda buat jualan secara online. Okay, so barulah kat situ anda akan dapat input ataupun knowledge baru, skill baru. Okay, yang kedua, macam mana kita nak mendapatkan leads yang berkualiti? Yang kedua adalah melalui referrals, melalui kenalan-kenalan pelanggan kita. Yang ketiga, apa yang boleh kita buat adalah kita berada dalam circle of influence. Macam tadi saya share, berkolaborasi dengan orang-orang yang berpengaruh. Okey, itu antara 3 cara bagaimana kita nak mendapatkan leads yang berkualiti. Dan akhir sekali, sebelum saya end live malam ni, saya nak buat kesimpulan apa yang kita boleh simpulkan untuk topik malam ni.
Okay, kita sebagai seorang salesperson yang hebat, InsyaAllah semua orang saya doakan menjadi seorang salesperson yang hebat. Kita boleh berada lama dalam bidang jualan. Macam mana sebagai seorang salesperson yang hebat, kita perlu tahu apa objektifnya, kenapa kita perlu mendapatkan leads yang berkualiti. Bagaimana cara seorang salesperson untuk mendapatkan leads yang berkualiti dan memastikan leads itu berkualiti. Alright? Apa kaedah-kaedah yang boleh kita buat, yang boleh kita guna, yang boleh kita dapatkan, supaya setiap aktiviti yang kita buat, setiap aktiviti prospecting yang kita buat setiap hari lebih berkualiti dan lebih produktif sebagai seorang salesperson. Itu saja perkongsian saya malam ni. Harap-harapnya bermanfaat untuk semua anda di luar sana. Saya doakan sangat anda kat luar sana menjadi seorang salesperson yang hebat. Cik Puan Nazirah, welcome to Sales Millennial. Kita dah nak end live, nanti tonton balik daripada awal. InsyaAllah jangan lupa kita bersiaran secara live streaming ini setiap 2 hari. So make sure anda see first Adila Rahim, like page Adila Rahim. So anda set lah, ada kat situ notification untuk anda alert lah dengan setiap perkongsian saya secara live streaming. Setiap 2 hari secara konsisten insya-Allah untuk berkongsi dengan anda berkenaan sales ataupun jualan, terutamanya dalam bidang jualan online. Itu saja perkongsian saya malam ni. Kita jumpa lagi 2 hari dengan topik yang saya akan maklumkan esok. Alright. Jangan lupa subscribe YouTube channel Adila Rahim. Kat sana anda boleh study banyak lagi topik-topik yang mana anda rasa anda nak study balik. Pelbagai konten berkenaan dengan jualan saya nak share dengan anda supaya semua orang dapat ilmu dalam bidang jualan. Happy selling and happy sales millennial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye bye.